اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Barisan di tuan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, datuk-datuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar tuan-tuan. Alhamdulillah kita dah sama-sama menyempurnakan solat subuh berjemaah. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbincangan mengenai isu jazbah. Perbincangan yang dimulakan, yang dikemukakan oleh Tuanku Sultan Kelantan yang ingin merujuk kepada kes jazbah yang berlaku ketika itu. Maka satu jawapan telah disediakan oleh penulis kitab kita ni, Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, memberikan beberapa pandangan dan ulasan mengenai isu-isu yang berkait tentang jazbah. Jadi insya-Allah pagi ini kita cuba tengok pada halaman 31. Bulan lepas sebelum saya ke Mesir tu kita cerita sikit tentang suasana masyarakat ada yang berlaku. Tuan-tuan sekalian, kita tak boleh mengambil sikap main apa tuan, tak ada pendirian yang jelas lah dalam isu jazbah ni. Apakah dia itu merupakan mainan syaitan, apakah dia itu merupakan orang memang betul-betul gila, ataupun apakah jazbah itu tersirat di sebalik orang yang jazbah itu dia itu wali Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara itu yang kita tegaskan, kita mesti berhati-hati, dan ukuran dia tuan-tuan ialah balik kepada neraca ilmu. Dan ukuran untuk menghukum itu mesti kepada orang alim, bukan hanya dalam bidang syariat, tetapi dia juga mesti seorang alim yang menguasai ilmu hakikat, tuan-tuan. Maka kalau kita tengok dulu seorang qadi yang pelik melihat ada orang kampung itu dianggap sebagai wali yang ada karamah, yang menjadi tumpuan, yang menjadi tempat permintaan doa. Kalau zaman itu, zaman sekarang ni kok dia ada lah wali tu, kita tak payah susah-susah pergi jumpa dia lah pasal corona ni kan. Tapi sekarang wali tak ada sebab tu penyakit banyak kan, tuan-tuan. Jadi maknanya qadi ni polik, apalah yang lebih ni si fulan lobai ni. Orang pergi minta doa kat dia, tapi dia ni hidup dia sempoi pun lah. Duduk tempat kotor, duduk kat sampah. Dia pun tak berapa wangi badan dia, badannya pun bau-bau hapak, busuk. Jadi pelik. Si qadi ni rasa pelik, kenapa orang tertumpu kepada lebay ni, kepada orang yang dianggap jazbah ini. Maka tuan-tuan, tiba-tiba orang yang jazbah ni tuan, dia pun menyebut, dia pun menyebut kepada Tuan Qadi. Tuan Qadi tahu semua cerita kok, apakah tuan punya ilmu itu mencakup segala perkara, bab cerai nikah, talak, fasakh, khulu', itu mungkin tuan alim sebab tuan qadi. Bab khusus kahwin, ganti Ustaz Surul, arwah Ustaz Surul kan, khusus kahwin mungkin tuan tera, tuan pandai. Bab munakahat mungkin tuan tahu, bab hudud mungkin tuan pandai. Tapi apakah tuan menguasai tentang segala sesuatu, semua perkara? Polik tuan-tuan qadi ni rasa heran kenapa orang jazbah ini boleh bertanya kepada beliau soalan ini, sedangkan qadi ini tidak pun mengungkapkan perkataan itu, tidak pun menviralkan perkataannya, tetapi telah dijawab oleh si jazbah ni tuan hanya dengan bahasa hati dan menzahirkan perkataan itu di hadapan
qadi. Maka ulasan pada halaman 31, ya, maka ini ulasan, ya, daripada syekh kita, daripada pengarang kitab kita tuan radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, bahawa semua ini tertakluk, ya, kepada ilmu Allah, kepada kudrah Allah, kepada iradah Allah. Ya, kalau Allah nak jadikan orang itu sebagai wali, walaupun pada mata kasar kita dia biasa-biasa je, maka tuan-tuan itu tak ada benda yang boleh menghalangnya. Boleh jadi orang yang kita anggap di Parus ini tak ada nilai pun, biasa-biasa je, tak ada pernah pun naik atas mimbar kok, tak ada pernah pun ceramah kok, mesyuarat agung pun tak bersuara, orang tak kena ada pun. Tapi tidak ada satu yang mustahil bahawa orang yang tidak dikenal itulah orang yang sebenarnya mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Syekh lagi rahimahullahu taala, ya, sebahagian dari orang gila khitab kepada ahli maksiat, untuk itu dikatakan, tuan-tuan, ya manahis la yaghfir lakum iblis, la yaghurrannakum iblis fa innahu in dakhala an-nar raja'a ila darihi wa antum yajma'u 'alaikumul 'adzab wal ghurbah. Ini tuan-tuan sebahagian perbincangan jazbah yang masuk jazbah untuk orang yang acah-acah alim, acah-acah wali. Maka katanya apa? Wahai orang-orang yang dicelakakan, ya, jangan kau berlakon jadi syekh, berpakaian seperti pakaian tuan guru seorang wali besar, ya, maka orang ni orang yang celaka. Ya, kenapa? Janganlah iblis menggoda kamu. Ya, gurur iblis ni, ya, dia boleh menipu manusia, ya. Memang itulah tugas dia pun kan. Sesungguhnya jika iblis masuk neraka, ya, adalah dia kembali ke kampung halamannya. Memang itu kampung dia, memang itu tempat dia. Iblis ni dia cuma sekarang mencari pengaruh, meramaikan pengikut dia dalam api neraka, ya tak? Kalau iblis dicampakkan ke dalam api neraka, tuan-tuan, itu memang, ya, itu memang tempat dia. Tetapi tuan-tuan, malangnya orang-orang gila, orang-orang gila apa ni? Gila isim lah. Gila apa? Gila nak glamour, gila nak dipanggil syekh, gila lah tu kan, gila pengaruh, ya. Maka kalau iblis, ya, dia goda, dia nak ramaikan pengaruh dia, pengikut dia masuk dengan dia dalam api-api neraka, adalah kamu, ya, bertemu dua perkara. Kalau kamu ikut iblis, kamu akan dicampakkan di tempat yang hina, yang sama ke dalam api neraka. Maka yang kamu dapat ialah apa dia? Al-azab, ya, siksaan, wal ghurbah, dan perantauan dan asing. Tuan-tuan, itu, ya, nasihat, pandangan, pesanan kepada orang-orang yang jazbah, yang sebenarnya tidak termasuk dalam jazbah yang sebenar, yang mengikut acuan dan panduan yang betul, tuan-tuan. Justru dari kerananya lah bahawa gila itu juga mempunyai maqam pula. Rupanya gila ni pun, tuan, ada tahap dia lah. Ada tahap gaban juga, ada tahap biasa-biasa, itulah. Dia kata ada dua jenis, ulia dengan sufla. Ulia tinggi, sufla bawah, rendah. Gila ni pun ada beza juga, tuan-tuan, ya, orang gila isim macam jenis lepat tu kan, dia pun ada jenis. Dia tu saya ingat dia tinggi sikit lah makam dia tu, ya, sebab pengikut dia ramai. Tapi kalau orang yang dia berburak seorang-seorang, pengikut dia 3-4 orang, tu jenis bawah sikit lah, rendah punya. Maka kata Syekh di sini rahimahullahu ta'ala, ada yang maqam ulia, apa dia? Pada sisi Allah, dan ada tempatnya yang sufla apabila dia mengikut atau dipengaruhi oleh iblis dengan jenis-jenis ni. Okey, tuan-tuan. Jadi perbincangan kita pada pagi ini dia tertumpu kepada kumpulan jazbah yang sesat, yang dipengaruhi oleh syaitan. Orang gila yang mempunyai maqam ulia nampak pada percakapan hukum yang irfaniyah dan haqaiq rabbaniyah. Maksudnya orang awam kita macam kita ni, kita tak maji tarikat, kita tak ambil tarikat, kita tak ada pengalaman tarikat. Kita nampak orang berpidato, dengar orang ceramah, dengar orang khutbah, dengar orang bercakap, oh cerita dia power, cerita langit. Dia tak main bumi dah, dia cerita Isra Mi'raj je. Dia tak main Ma'al Hijrah, Ma'al Hijrah bumi, dia main langit, dia cerita Mi'raj. Cerita tu, cerita langit ni, rahsia Tuhan. Jadi kita yang tuan-tuan yang tak ada basic ni akan terpukau,
akan terpengaruh. Oi, best lah cerita dia. Masjid tak ada pula Ustaz Alim cerita macam tu. Ustaz Syafi'i tak cerita pun. Datuk Seri pun tak cerita macam tu. Ini best punya cerita ni. Pukul 3 pagi. Cari kedai mamak apa-apa, lepak situ. Cerita pasal ketuhanan. Nampak pada zahir tuan-tuan macam best. Tapi dalam pada best itu tuan-tuan, kita mungkin terjerat, ya, dibawa kepada ilmu-ilmu yang sesat, yang salah. Ya, memang zahir dia orang yang tuan-tuan yang nampak gila tahap level tinggi ni tuan-tuan, nampak ui cerita dia memang ya apa kata tuan, babi pun boleh terbang lah kata kan, memang hebat anda, tetapi pada hakikatnya kosong. Apa yang diceritakan tu tak bertepatan dengan panduan hukum. Baik, tidaklah sama orang gila yang tanpa ada etika syar'iyah dan hakikat dengan orang yang majzub yang dimaksudkan oleh orang sufi. Tuan-tuan, apa maksudnya? Etika ni kita sebut adab lah ya. Jadi orang gila ni tuan, dia tak ada adab-adab tu. Orang gila, tadi saya lebih suka terjemahkan gila di sini. Gila, kalau orang kata gila isim, orang kata gila nak dipanggil syekh, gila pengaruh, gila nak memastikan tarikat dia yang dianggap betul dan tarikat orang lain diburuk-burukkan, disalah-salahkan. Dialah syekh yang betul, ustaz-ustaz lain diburuk-burukkan. Ini gila lah, sakit gila lah kan. Supaya orang hanya mengikut dia seorang dan orang tak mengikut syekh-syekh lain, supaya sanad dia je yang betul, sanad lain dibatalkan. Dan saya katakan kategori ni kategori gila, kojo gila. Sebab ini kojo Tuhan. Ya, kojo-kojo tuan-tuan, kojo-kojo beramal ni, kojo-kojo menuju Tuhan ni buatlah cara ketuhanan yang dibawa, yang ditonjolkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul. Ya, bukan kita buat gila-gila. Ya, maka orang yang jazbah ini tuan-tuan, jazbah yang tak ada panduan, yang tak ada adab, yang tidak ada hakikat, yang tidak ada syariat. Ya, dia berbeza dengan orang sufi yang selalu dipimpin oleh adab etika secara syariah dan batinah. Tuan-tuan, maksudnya secara syariat dan hakikat. Tak sama kita cerita Imam Abdul Hasan Asyadzili. Saya pergi baru ni maqam Imam tuan-tuan Imam Al-Mursi. Tuan-tuan kita jumpa Imam Mursi. Kita pergi qasidah dekat maqam Imam Al-Busiri. Imam Busiri tuan-tuan tahulah. Qasidah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Boleh RM5, 5 genih dia punya kitab qasidah dia Imam Busiri. Tuan-tuan, kalau pergi Madinah, insya-Allah mudah-mudahan selesai cepat masalah corona ni. Yang nak pergi umrah dapat pergi umrah, yang nak pergi haji insya-Allah kekal boleh pergi haji tahun ni insya-Allah. Doalah. Yang kita boleh masjid tutup. Korea orang Korea lagi. Hari Jumaat dah tak ada Jumaat dah. Perlis dah keluar perkeliling dah, tak ada Jumaat, sembahyang zuhur, seronok lah. Ya, Masjid Seri Petaling tu dia heboh-hebohkan dia marah jemaah tabligh. Tapi yang lain-lain tu tak pula dipantau betul-betul. Ya, masjid ni bukan tempat sebaran penyakit. Benda tu masih ihtimal, masih andaian, kecuali yang datang bawa penyakit tu janganlah datang. Kalau yang tak sihat tu semalah kat rumah. Yang bosin-bosin kan, yang batuk-batuk tu berehatlah, solatlah di rumah. Kita yang okey ni sembahyanglah di masjid. Ya, kita dilaporkan bahawa yang ke Korea macam biasa, tak nak batalkan, rugi dah bayar. Korea tu tompek merebak penyakit, poi pula dia. Kerajaan sekatlah orang pergi sana. Yang sini tak payah sekat orang pergi masjid. Duduk masjid pun mati, duduk rumah pun mati, baik mati ke masjid. Okey ke tuan-tuan tu? Agaklah kan. Jadi ini tuan-tuan, ini penilaian manusia lah ya. Tetapi sekurang-kurang apa yang diputuskan itu mereka ada asas. Walaupun kita tak bergeng wenang dengan Dr. Sri tu, tapi dia punya keputusan tu ada asas jugalah supaya menangguhkan Jumaat baru 2 hari lebih kan. Baru sembahyang kan? Alhamdulillah orang baru semua sembahyang tuan-tuan, penuh lagi masjid Maka tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita kata orang sufi, dia ada adab, dia ada etika, ya, dia ada panduan. Sama ada dari sudut syariat dan dari sudut hakikat. Walaupun orang gila yang tanpa etika itu memperbuat perbuatan menyalahi adat, contoh dia ada karamah pada mata orang awam, tapi ia bukan karamah pada sisi Allah. Orang gila ni tuan,
Dia nak menarik pengaruh dia, menarik pengikut dia, pengikut yang ta'assub. Ya tuan-tuan, pengikut ta'assub ni tuan-tuan, kalau dia dah ta'assub tu dia tak kira dah. Dia bukan setakat bagi handphone, wakaf anting-anting, wakaf rumah. Kalau betul-betul ta'assub tuan-tuan, kalau syekh-syekh tarikat yang jazbah, yang poning tuan-tuan, murid itu tuan-tuan dah jadi macam orang Hindu, minum koncing lembu pun dia sanggup. Dah jadi Tuhan dia lah. Kalau orang yang tak dibimbing tuan-tuan betul-betul, kalau syekh tu mampu meracuni betul-betul pemikiran murid dia tuan-tuan, dia boleh sanggup makan berak guru dia. Ini berlaku kan? Dia bukan setakat cium tangan tu adab biasalah. Tuan-tuan, ya, cium tangan, cium kaki tu adab biasa je. Tapi sampai peringkat tuan-tuan, benda yang tak masuk di akal kita boleh dilakukan oleh pengikut-pengikut kerana peranan Syekh Majzub ni tadi tuan-tuan, yang dia gilo dan dia bawa satu tarikat gilo kepada murid-murid dia tuan-tuan. Nampak orang karamah, pada bahasa kasar kita nampak karamah, ya, maka kita tak boleh terpengaruh jugalah. Ukuran kita tuan-tuan bukan pada ramai, kuantiti ramai dan sedikitnya seseorang itu. Kuliah dia ramai, ceramah dia puluhan ribu, itu pun tak dijadikan satu ukuran yang tepat. Lah ustaz tu mengajar 9 orang dia, kononlah negeri 9 ni murid dia tak pernah tambah. 9 ni orang tarikat dia. Itu bukan kita nak kata yang 9 tu lemah, tak berpengaruh, syekh dia tu tak betul, tak boleh hukum macam tu. Tak boleh kita katakan yang 9,000 tu pasti benar, tak juga tuan-tuan ya. Tetapi acuan dia punya ukuran dia ialah apakah, manakah yang mengikut panduan syariat ataupun yang lebih mengikut panduan hakikat. Ya, dia kata tuan-tuan, tetaplah dia termasuk, ni yang bahasa orang putih masuk ni, bahasa British masuk ni, klasifikasi. Ya, klasifikasi, betul, diperbudak oleh syaitan adanya. Maka kata Syekh di sini, walaupun dia zahir karamah, walaupun dia banyak menulis kitab, kan, walaupun dia terkenal, semua TV muka dia, walaupun iklan-iklan di Seremban ni semua iklan dia, banner muka dia, ya kan, itu bukan semata-mata ukuran dia di pihak yang benar. Kalau dia dah membawa kepada fahaman-fahaman yang salah, menaikkan diri peribadi dia berbanding menaikkan nama Nabi SAW, mengajak orang kepada menghormati dia berbanding mengajak orang kepada menyembah Tuhan, maka di situ akan diukur, akan dinilai kembali apakah pembawakan dia, dakwah dia itu bertepatan ataupun itu hanya mainan syaitan yang menyamar, yang memberikan beberapa nampak pada zahirnya karamah, tapi itu sebenarnya ialah istidraj, iaitu hanya pancing yang Allah berikan kepadanya, tuan-tuan, dan pengikutnya. Pengikut nak cari wali, pengikut tuan-tuan, kita nak shortcut boleh, kita tak nak ni kuliah-kuliah ni, wiri-wiri ni lambek leceh. Kita nak shortcut, kita tak nak puasa, kita tak nak ada tahajud, kita nak cepat. Cari asyik yang cepat punya, copek tuan, memang copek shortcut lah, pergi neraka tu kan. Na'udzubillah min zalik. Maka berlindunglah kita kepada Allah dari hal yang tidak diredainya itu. Jadi berhati-hati tuan-tuan sekalian, jangan cepat-cepat terpengaruh. Bukan semua yang bersinar itu emas. Walaisa kullu ma yalma'u dhahaba. Tuan-tuan, bukan semua yang bersinar itu emas yang boleh kita ikut, tetapi tuan, ada emas palsu. Bukan semua yang berserban, yang berjubah, yang tetah bercakap. Tuan-tuan ni pantang dengar sikit Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, tuan-tuan, oi cair, oi power ustaz ni, Quran keluar, hadis keluar. Betul tuan-tuan, kadang-kadang Quran tu kita ulang 3-4 hari, satu ayat tu boleh hafal. Kalau hadis tuan-tuan, kita ambil hadis tu, buka ceramah YouTube, kita hafal, kita tiru ceramah Ustaz Somad, kita tiru ceramah Syekh Nuruddin, kita tiru ceramah orang sekian, boleh tiru, tak ada masalah kan. Tetapi tuan-tuan, bukan sekadar membaca ayat, tetapi apakah kefahaman ayat itu, apakah tafsiran ayat itu. Itu yang tuan-tuan kita kena faham. Jangan pantang orang baca sikit Quran Sunnah, betul-betul. Quran Sunnah tu betul, tapi dia baca tu mungkin boleh silap kalau dia tafsir ikut cara dia, tidak mengikut panduan yang sebenar dalam ilmu tafsir.
Menghuraikan lebih lagi ilmu tauhid dengan cara yang salah, menghuraikan ilmu tarikat dengan cara yang salah. Ayat tu betul tapi cara dia tu salah. Ini tuan-tuan, berhati-hati. Berkata Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, siapa dia ni? Sayyidi Ali Khawas ni tuan, dia ummi. Ya, tak pandai membaca, tak pandai menulis, ummi. Maka orang komen dia, bang, syekh, tuan guru, Allah kalau nak lantik orang alim, wali, Allah tak lantik orang cangkau ni, tak reti menulis, tak masuk sekolah, tak pernah kena UKM, tak tahu Jordan, tak tahu UM. Orang kalau nak lantik wali, syekh, tuan, tak lantik macam tuan ni, orang yang tak sekolah. Tuan-tuan, mattakhadallahu, ada dulu kita baca tuan-tuan, ya, perkataan mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan mengangkat seorang wali yang jahil. Seolah-olah orang menujukan kepada Imam Sayyidi Ali Al-Khawas ni, mam, kalau setakat cengkau sekolah berapa, dia jadi 5 je, tak payahlah nak jadi syekh tarikat tu, tak ada makna tu. Kurang-kurang nak jadi syekh tarikat ni, mam, mesti ada master syariah. Kumangai macam tu pula, ya. Maka tuan-tuan, orang malukan Sayyidi Ali Al-Khawas kerana dia tidak berkesempatan mengaji di Azhar. Dia orang Mesir, orang kafir syekh, akhirnya berpindah ke Kairah. Kerja dia pun tuan, basuh tandas masjid, siap masjid. Bukan satu masjid baru, pancur dia poi, takwa dia poi, masjid sendeng dia poi, gaji-gaji pergi pantai, sesudah sampai ke Pulau Kelawang tuan, masjid Sungai Dulang apa tu, semua masjid dia pergi cuci tandas. Ini Ali Al-Khawas. Sayyidina Ali Al-Khawas tuan, wali yang tidak mengaji, maksudnya wali yang tak sekolah secara formal. Di situ tuan-tuan, beliau ini Sayyidina Ali Al-Khawas tuan-tuan, dia bertemu dengan seorang alim di zaman itu, namanya Syekh Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini murid dia, ya tuan-tuan. Sayyidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini antara imam besar di Al-Azhar ketika itu. Saya baca malam tadi, dia sekitar tahun 950 Hijrah, begitulah mereka ni zaman ini. Ya, zaman dah agak moden sikit lah, ya, dah adalah penjajah pun dah masuk semua tuan-tuan, ya. Lebih kurang zaman-zaman itu, ya. Maka di Azhar ada seorang syekh yang terkenal, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang juga tuan-tuan pakar dalam hukum syariat, menjadi Syekhul Azhar, menjadi mufti dan rujukan ketika itu. Maka Syekh Sya'rani pun terlintas di hati dia kepada Syekh Ali ni, Ali Khawas yang tak sekolah ni. Kata, memanglah macam Dan ni memanglah layak. Dan ni Syekh bagi tauliah kat orang, dan ada nama. Dan ni masuk persidangan-persidangan antarabangsa. Dan ni memang dirujuk dalam fatwa, kata Syekh Abdul Wahab ni, ya. Dalam hati dia lah, dia mengabarkan kepada guru wali yang tak sekolah ni, Allah takkan lantik orang cangkau dah jadi wali dia. Orang jahil tak jadi wali. Yang wali ni macam Dan yang sekolah tinggi ni. Tuan-tuan, tiba-tiba dijawab oleh Syekh Ali Khawas. Ini tadi cakap dalam hati ni, bukan lafaz. Dijawab oleh Syekh Ali Al-Khawas tuan-tuan. Dia kata, Lau ittakhadahu la'allamahu. Wahai tuan, ingat, kalau Allah nak ambil wali jahil, boleh. Macam mana boleh? Allah akan ajar dia. Maksudnya dia mendapat pimpinan Allah. Syekh Ali Khawas ni tuan, antara ulama yang kita anggap pelik, wali yang ummi. Apa ummi? Tak boleh menulis, tak boleh membaca, tapi Allah angkat dia sebagai salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Makamnya tuan-tuan di Mesir, cuma kali ni saya tak sempat pergi. Makamnya dekat makam Sayyidina Husin tuan-tuan, di kawasan Medan Sayyidina Husin, dekat situ je, ya. Bahawa syaitan, kata Syekh Ali Khawas, syaitan itu memadai seseorang mencabut dianya akan cita-cita orang dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Apa maknanya? Liciknya syaitan tuan-tuan, dia guna hamba ni atas tiket ibadah. Dia boleh tipu kita atas tiket tahfiz. Dia boleh tipu kita atas tiket AJK masjid. Dia boleh tipu kita atas tiket kitab. Nama-nama agama tu syaitan boleh gunakan. Apa tuan-tuan dia buat tuan-tuan? Ya, diperhiasinya seseorang itu dengan mengerjakan zikir. Contohnya zikir. Nampak best. Tuan-tuan ni ridak Mesir ni tuan, 75 genih ni aku ni. Tapi tak pek bolehlah untuk orang paruh dia, ya. Beli tu sendiri je lah. 75 genih ni, mam, lebih kurang RM20 je duit kita. Ya, ini ridak yang jenis murah sikit lah, RM20 boleh pakai lah tuan. Nampak macam syekh kan? Pakailah nanti, ya tuan-tuan. Tasbih kokar,
Tasbih kokar kat Musi baru 50 genih. 50 genih duit kita tak sampai RM10 pun. Kokar tu, jenis kokar punya kayu tuan-tuan. Pakailah kokar ke kokak aku apa jenis lah. Tasbih kita nak guna tuan-tuan. Dengan jalan zikir pun, dengan nampak ahli zikir pun dia boleh tipu kita. Ini memang liciknya, powernya, khusus. Dan syaitan dia khusus sejak zaman Nabi Adam kan. Dia dah lama khusus. Semua khusus dia dah masuk tuan. Dia faham mana. Ini nak kacau ustaz, ini cara dia. Nak kacau imam, ini cara dia. Nak kacau pemimpin, ini cara dia. Nak kacau orang ni, orang perempuan, dia tahu mana lubang dia nak masuk. Ini syaitan. Lubang mana dia masuk tadi? Lubang ibadah, zikir. Dia buat apa? Ya, dia kata dengan demikian boleh saja, artinya yang sesetengah daripadanya dengan qada sembahyang fardu yang ketinggalan itu lantaran zikir. Ini kehendak iblis. Maknanya apa? Maknanya kita yang ahli zikir ni tadi, zikir nak jadi wali, nak dapat karamah. Ya, saya ingat tuan-tuan dulu, saya di Mahat dulu, semasa zaman Ustaz Faridun, ya, tuan guru saya Ustaz Faridun mengajar saya mustalah hadis, ya, tuan-tuan. Tapi hari cuti tuan-tuan, saya sempat mengaji dengan Kiai Zakaria. Kiai Zakaria ni kalau ikut di jawatan agama tak ada kotak di kona dah. Di pejabat agama tampin orang tak kona dia. Dia tak boleh mengajar pun, dan dia pun tak mengajar. Tak mengajar di Masjid Surau lah. Tapi tuan-tuan, saya masa sekolah menengah dulu di Ma'had Ahmadi tuan-tuan, saya sempatlah ikut pengajian Kiai Zakaria ni, tapi memang polik lah. Polik dari sudut saya yang budak, yang saya tak tahu apa pengetahuan. Tapi saya catat apa-apa yang tuan guru sampai, kitab tu dah hilang lah nota tu kan. Saya catat zikir yang tapi bukan sikit-sikit zikir. 14,000 zikir ni boleh-boleh ribu lah zikir, banyak. Kita syok salin je lah, salin dengan harapan esok aku jadi macam ustaz ni lah, jadi syekh ni jadi wali esok. Sebab tuan-tuan dia kata, yang saya ingat apa yang tuan guru Kiai Zakaria cerita dalam rumah dia, saya mengaji kat rumah dia. Dia kata apa? Dia kata antara hikmah, dia kata saya dah berzikir benda ni, datang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan anugerah harta iaitu omeh. Dan dia cerita sendiri, saya dah ada pengalaman berzikir sekian-sekian ni, datang omeh. Kita percayalah ni, agak-agak kita boleh buat. Tapi tak terbuat, itu masalah tak dapat tu. Kalau buat, kayu saya tuan-tuan. Ya, yakinnya tuan-tuan. Ya, dan tuan-tuan sekalian, kita kata apa? Ya, bukan salah zikir. Dan bukan saya tak komen pun tuan guru tadi, Kiai Zakaria tu guru saya lah. Guru yang membuka sikit wawasan pemikiran tentang tarikat ni bagi saya. Dan saya suka tengok Kiai kalau masuk Masjid Asahan tu tuan-tuan. Masjid Asahan dulu Imam dia Arkam Ali juga nama dia. Ya, masuk Masjid Asahan tuan-tuan, keliling Masjid Asahan tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dulu Datuk Taha ingat Esko dulu tahun 70-an ke, saya tak tahulah, saya tak hidup lagi zaman tu kan. Tapi saya tahulah cerita dia. Rumah Tok Taha tu itu pusat pengajian. Masa saya duduk Mahat tu tahun 91 sampai 94. Ada orang Kelantan, ada orang Terengganu, ada 4-5 orang Selangor. Adalah 4-5 orang duduk situ mengaji dengan Kiai Zakaria. Tuan-tuan rumah Datuk Taha ni banyak pokok rambutan. Jadi kita punya rezeki lah, sambil-sambil balik, sambil pergi masjid, balik masjid, selesailah pokok buah tu tuan-tuan. Itulah kunjung kita dulu ya. Baik tuan-tuan, kembali. Saya tengok almarhum Kiai Zakaria ni masuk ke masjid sembahyang Jumaat. Jadi saya suka perhatikan dia. Dia keluarkan daripada poket dia tuan, dia pakai baju Melayu putih, dia tak pakai jubah. Baju Melayu putih yang melekat tuan-tuan, kadang-kadang pakai sorban. Ya. Dikeluarkan dia punya sarung tangan, dia akan sugi dulu, dia akan sental dulu gigi dia. Kalau kita pakai kayu sugi kan, dia pakai kain tu, dia sental sekali, disimpan, baru dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini saya tengok Kiai Zakaria yang saya anggap sebagai orang alim yang ada pengalaman kerohanian tuan-tuan. Tapi poin kita di sini ialah syaitan dia main dekat mana? Kan dia pusing ke mana tuan? Dia pusing dalam bab kuliah. Contoh Syekh bagi sini bab zikir. Dia pun pulanglah berzikir, zikir. Satu hizib pindah ke hizib yang lain, satu wirid baca wirid yang lain, banyak zikir. Alhamdulillah lah, dari sudut zahir nampak cantik, nampak bagus. Tapi masalahnya dia berzikir, sembahyang fardu dia banyak, dia tak qada lagi. Nampak? Ataupun dia berzikir sampai sembahyang zuhur dia lambat.
Faham tak? Dia berzikir, sembahyang zuhur, pukul 3. Kita pandang makom syariat, antara amalan yang Nabi suka ialah solat awal. Tu sepatutnya azan ya, sembahyang dulu. Sembahyang lepas tu sambunglah zikir balik. Nak cukupkan tadi 30,000 ke 15,000 ni balo corona ni, dah lebih zikir. Bagus zikir tu bagus, tapi dia boleh main dekat mana tuan-tuan? Benda nampak bagus, nampak cantik, nampak amal yang mulia, tapi dia kona kat kita tang mana tuan-tuan, dia kata kau tak payah. Akhirnya sembahyang zuhur pukul 4 suku. Nampak? Sembahyang, tapi macam tak kono lah. Kerana berzikir yang sunat, meninggalkan fardu yang wajib, dia bukan tinggalkan, melengah-lengahkan fardu yang wajib. Ataupun dalam kes ni apa? Kes tuan-tuan, apa dia? Iaitu berzikir, tapi ingat dulu masa zaman jahiliah dulu, masa kojo dulu, banyak tak sembahyang. Subuh banyak kantoi, pulang alik KL nak kerja bas, subuh tak sampai. Maka yang itu yang patut didahulukan, qada solat berbanding dengan membanyakkan zikir. Sama tuan-tuan dalam isu dia banyak hutang ni, hutang banyak. Dengan cerita yang bank, cerita dengan kawan dia, sekali pergi pasar tani, dia hutang kawan dia 100.5 seminggu. Sekali pergi pasar malam, dia hutang kawan 50. Pantang jumpa kawan, dia pau kawan, pinjam kojap pun dah 30 tahun tak ganti-ganti. Hutang yang sengaja tak diganti tuan-tuan. Tapi bab sedekah dia rajin. Kan? Bubur lambu malam pertama nama dia, malam ke-13 nama dia, iftar buka puasa dia pulun 5 malam, nak pulun pahala. Betul, bagus, mulia, pahala insya-Allah. Tapi yang sepatut dimulakan, didahulukan ialah membayar hutang tadi, itu wajib. Jadi setan tuan-tuan dia main kat situ, dia main pada benda nampak cantik. Maka tuan-tuan dia tipu kita, dia kona kita, akhirnya kita akan terjebak dan tersilap. Qala 32. Sikit lagi tuan-tuan, 5 minit. Perkataan Sayyidina Ali Al-Khawas lagi. Saya dah terjemahkan sikit tuan-tuan, manaqib Imam Sayyidina Ali Khawas, wali yang ummi. Jadi kita dalam bab jazbah ni memang sengaja dipetik kata-kata Sayyidina Ali Khawas, sebab tidak mesti wali itu dia berpelajaran tinggi, tak mesti. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan, dalam pendaftaran tarikat kita di Jabatan Mufti, Jilsah Tarikat Tasawuf, tuan-tuan, Jabatan Mufti akan putuskan mana-mana pendaftaran, mana yang sesuai, mana yang betul sanad dia kan, kelayakan guru. Ada guru tuan-tuan yang SPM, sekolah teknik, SPM vocational, maksudnya bukanlah mengaji pondok ke, daripada ma'had ke, daripada tahfiz ke, tak. Dia diangkat menjadi syekh atas latar belakang dia bukan dia kata, dia mungkin apa-apalah, cikgu pencen, cikgu bahasa Inggeris, polis pencen, askar pencen, bukan bidang agama. Tapi apakah itu menghalang dia untuk diangkat menjadi syekh? Tidak. Sebab mungkin boleh jadi dia tekun mengikut pengajian gurunya, dia faham, dia ikut apa tok guru dia ajar, apa amalan guru dia, luhut, hatinya bersih dan jujur. Dia lebih faham daripada ustaz yang sombong, ustaz yang tak nak duduk dalam kuliah, ustaz yang kata apa, barang aku nak ikut kuliah-kuliah ni, aku dah ada degree. Orang tadi itu yang hanya SRP, SPM itu bukan bidang agama pula, bidang lain. Dia lebih alim, dia berbanding kepada orang-orang yang mengaku alim tapi tidak ada akhlak, tidak ada adab dan etika tuan-tuan. Kita ambil sikit lagi, tuan-tuan, walaupun sikit lagi tapi satu perenggan sampai ke bawah ni, tak ada berhenti dah, tapi kita ambil sikit tuan-tuan, 3 baris. Sebahagian dari tipu daya syaitan tu apa? Mendatangkan bagi seorang itu dengan fantasi kasyaf. Nampak? Kita nampak macam kita kasyaf ni tuan-tuan, jadi mimpi-mimpi ni tuan-tuan, janganlah percaya bonus, bergantung mana dengan mimpi tu. Kalau subuh pun tak bangun, mimpi apa bendanya. Adrasu ahlam, itu mainan tidur. Kalau baru ni saya baca di Bukit Cedang, Sayyidah tuan-tuan, isteri Nabi yang apa ni, yang Yahudinya siapa tuan? Sofiyah. Isteri Nabi yang bangsa Yahudi tuan-tuan, Sofiyah, Sayyidah Sofiyah bin Akhtab. Dia tuan-tuan di tawanan perang. Sayyidah Sofiyah ni perempuan yang paling cantik zaman tu. Maka Sayyidah Sofiyah kata, aku sebelum Nabi pinang aku, Nabi kahwin aku, dan Nabi buat kenduri walimah, aku mimpi ada bulan yang jatuh di riba.
Jadi takwilnya, tafsiran mimpi itu, kau akan kahwin dengan orang yang paling mulia, yang paling handsome, yang paling baik, yang paling mulia. Itulah Sayyidah Sofiah akhirnya berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu okey lah mimpi je tu, mimpi orang baik, mimpi yang benar. Tafsir mimpi Nabi Yusuf alaihi salam, tuan-tuan. Tapi kalau kita orang awam, tuan, jangan kita hanya dimomokkan dengan mimpi tapi tak nak beramal. Ini jadi fantasi, jadi akademi fantasia, tuan-tuan, dia tak jadi tarikat dah, dia akan jadi nanti tarik beg. Tarik beg kenapa? Tersingkir daripada pusingan ketiga. Tarik beg. Abah dia yang pakai kopiah tadi, yang semayang hajat, nangis. Bonek dia tahajud, dia pun keluar kenyataan dalam TV. Saya dah berdoa untuk anak saya ni supaya menang final Akademi Fantasia, tapi gagal juga. Apalah nasib saya ni. Pakai kopiah, sokong anak masuk Akademi Fantasia. Ini sama lah, tuan-tuan, fantasi kasyaf. Ini, tuan-tuan, mainan syaitan, InsyaAllah, nanti kita sambung dengan kepintaran syaitan manusia menjadi bodoh. Na'udzubillah, tuan-tuan. Ini kita akan sambung pada pengajian yang akan datang, tuan-tuan. Sedikit laporan ziarah saya ke Mesir baru ni. Alhamdulillah, masa tu belum berapa corona lagi lah, baru poro, tak ada lagi, tak berapa nak corona lagi lah. Jadi Alhamdulillah, semua rombongan saya pergi baru ni 10 orang, dan banyak makam saya pergilah, Alhamdulillah. Selain tujuan utama saya menghadiri haul Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari, saya dapat 2 malam di situ. Yang lain tu saya pergi makam Sidi Ahmad Badawi di Tontok, dan tadi saya sebut Imam Abdul Abbas Al-Mursi, Imam Al-Busiri yang mengarang qasidah, tuan-tuan, dan banyak juga ulama-ulama yang Alhamdulillah sempat saya jumpa lah, dan ada saya bawa zakat baru ni, orang bagi zakat, bagi infak, kita salurkanlah pada pelajar-pelajar kita, pada syekh-syekh kita, tuan-tuan. Ada saya bawa baru ni lebih kurang 3,300 lah US dollar, lebih kurang 13 RM2 kita lah, 13,000 RM. Itu semua sumbangan orang ramai yang saya bawa baru-baru ni. Alhamdulillah, saya sampaikan kepada yang berkenaan, insyaAllah, tuan. Jadi agak-agak tahun depan kalau nak ikut, prepare dia sekarang lah, ujung bulan 1 saya nak pergi tahun depan, insyaAllah. Kalau agak-agak ada rezeki nak pergi tahun depan, boleh pergi, tuan-tuan. Baru ni memang tak ada apa-apa keuntungan kita ambil, memang pergi sini-sendiri je lah. Maknanya 4,500 tu memang kos asas. Tahun depan wallahualam mungkin 4,500 aku tak tahulah macam mana jadi. Tapi kalau ada rezeki, tuan-tuan, nak pergi Mesir, nak pergi tempat bertugas Haji Mazin, nak pergi tempat rumah anak negeri 9, nak pergi tempat-tempat bumi wali, ziarah makam, jumpa ulama, insyaAllah di Azhar dan Masjid Sayyidina Husin, insyaAllah ada rezeki kita boleh pergi tahun depan, tuan-tuan. Dan terakhir sebelum kita tahlil, saya buat satu program baru, tuan-tuan. Dulu STT, Imam Yusuf, tim-tim Haji Mazin ni semua dah ikut. Saya kondahkan sikit silibus saya, dan saya tak adakan PEXO dan tak ada assignment. Ini bagi orang senang sikit lah. Sebab ada permintaan, dia kata tinggi lah Ustaz ajar ni, tak faham, kondahkan lagi. Saya kondahkan lagi. Saya nak mulakan, tuan-tuan, perbincangan si pra ni macam permulaan lah. Sebelum masuk sijil tarikat tasawuf tu, saya buat satu 7 minggu. Yang sijil tafsir sufi tu Datuk belum siap lagi silibus dia, tak boleh buat lagi lah tentang tafsir sufi tu. Tapi yang saya nak mula buat minggu depan, insyaAllah, di Imtiaz. Apa nama tempat tu, Jiman? Jalan Cengal, Cengal Sanun, Kayu Manis, ni depannya, tuan-tuan, Jalan Jolombu tu, yang berkesempatan nak join, saya ingat Selasa depan. Kalau dia nak daftar, bagi kat saya. Tapi yang dah ikut STT tak boleh masuk lah, sebab ini kita rendahkan lagi silibus dia. Yang dah masuk sijil tarikat tasawuf di Paroi dulu, tak payah masuk, dah cukup itu. Kita tunggu yang advance punya. Yang ini, tuan-tuan, saya buka 7 minggu je kelas dia, 7 minggu, silibusnya kita rendahkan, tak ada assignment, tak ada exam. Orang yang takut itu sebab exam, takut tu sebab ada assignment. Ini tak payah, tak ada assignment, tak ada exam, dan dibenarkan bawa banyak cakapak, tuan-tuan, kalau pening kepala awak. Sebab exam saya di Pancu baru ni, ada hajah tu bawa banyak cakapak, memang betul-betul serius untuk exam, Alhamdulillah. Dan semuanya layak jadi mufti, yang dah lulus tu, mufti peribadi. Wallahualam. Terima kasih, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.